Selamat sejahtera kepada pensyarah yang dihormati Puan Nurlaili bin Muhammad Basri dan rakan-rakan. Saya Ganesh Kumar Analkirata, nombor matrik 283739 akan membentang tugasan GMGA 2013 Perlembagaan Malaysia tentang latar belakang dan kepentingan Perlembagaan Persekutuan. Malaysia merupakan salah satu negara yang berprinsipkan kepada undang-undang perlembagaan yang telah digubal ketika usaha untuk membebaskan negara daripada penjajahan. Diperkenalkan sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Digubal semula dalam usaha untuk terus mengukuhkan infrastruktur negara pada 16 September 1963 sebagai Perlembagaan Malaysia. Digubal untuk kali terakhir pada 27 Disember 2007 melalui pindahan Akta A1320 Perlembagaan Malaysia demi kesejahteraan dan kestabilan negara. Perlembagaan Malaysia mengandungi 183 perkara yang terbahagi kepada 15 bahagian sebagai rujukan dan sumber kepada semua undang-undang di Malaysia. Selain daripada itu, Perlembagaan Malaysia menjadi asas kepada pembinaan sesebuah negara serta penentu hala tuju dan ideologi negara. Latar belakang penubuhan Perlembagaan Malaysia. Pemerintahan Tanah-Tanah Melayu pada usulnya di bawah kepimpinan Raja-Raja Melayu. Kuasa Raja-Raja Melayu telah diusik ketika berlakunya penjajahan pihak luar. Di bawah jajahan Inggeris memaksa penubuhan gagasan Malayan Union ke atas negeri-negeri Melayu di mana struktur perundangan dikawal oleh seorang Gabenor. Gagasan Malayan Union telah mendapat tentangan hebat daripada orang Melayu di mana mereka memperjuangkan kuasa Raja-Raja Melayu mempertahankan hak kedaulatan serta taraf hak kewarganegaraan kaum bukan Melayu. British merangka semula perundangan dengan mengembalikan kuasa Raja-Raja Melayu serta mengukuhkan hak orang Melayu. Terkandung di dalam perlembagaan yang membentuk Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Kebangkitan orang Melayu di bawah kepimpinan Tuanku Abdul Rahman Putra Hal-Aj yang dilantik sebagai Ketua Menteri selepas pilihan raya kebangsaan yang pertama pada tahun 1955. Dalam usaha ke arah kemerdekaan, laporan Suruhanjaya Perlembagaan RIT telah dirangka untuk mengukuhkan lagi pembentukan kerajaan yang lebih kuat, memelihara kedudukan dan kehormatan Raja-Raja Melayu. Sistem kewarganegaraan juga turut dirangka. Struktur dan perkara-perkara di dalam Perlembagaan Malaysia. Terdapat 183 perkara di dalam Perlembagaan Malaysia. Perkara-perkara yang disusun tidak boleh dipinda dengan mudah kerana beberapa syarat serta prosedur pindahan perlu dipenuhi untuk membolehkan sesuatu perkara dipinda. Pindahan memerlukan sokongan 2/3 majoriti ahli parlimen, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Terbagi kepada 15 bahagian kebebasan asasi, kewarganegaraan, persekutuan, peruntukan kewangan, pilihan raya, badan kehakiman dan lain-lain. Sebelum tanah Melayu dijajah oleh negara-negara besar, orang Melayu berada di bawah pemerintahan sistem beraja. Sultan dan raja-raja mempunyai kuasa mutlak ke atas negeri-negeri di bawah naungan. Kuasa mereka makin berkurangan sejak penjajahan British bermula di tanah Melayu. Sultan-sultan dan raja-raja masih diiktiraf sebagai pemerintah berdaud, namun mereka perlu menerima nasihat daripada pegawai British yang dilantik sebagai penasihat atau residen. Di dalam Perlembagaan Malayan Union, kerajaan British diberi kuasa untuk terus memerintah secara langsung dan menyebabkan sultan-sultan hilang sebahagian besar daripada kuasa. Perlembagaan Malayan Union telah dimansuhkan dan digantikan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 untuk mengembalikan kuasa Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu diberi kuasa untuk menjadi penasihat menteri yang dilantik menggantikan kuasa pemerintah British. Perbezaan pendapat dan ketidakpuasan hati daripada negara-negara jiran tentang penubuhan Malaysia telah dikendalikan dengan cara terbaik oleh pemimpin negara ketika itu. Isu-isu yang berkaitan. Selepas merdeka, Perlembagaan Malaysia telah dipinda beberapa kali ketika negara menghadapi peristiwa-peristiwa yang memberi kesan terhadap negara. Pada tahun 1963,
Perlembagaan Malaysia dipindah ketika Singapura, Sabah dan Sarawak bersetuju menyertai penubuhan Malaysia. Pada tahun 1971, Perlembagaan Malaysia telah dipindah rentetan peristiwa 13 Mei 1969. Pindahan tersebut memberi impak dalam memastikan undang-undang berkaitan hak kebebasan bersuara termaktub di Akta As-Sultan 1948. Perkara Perlembagaan Malaysia yang berkaitan kuasa-kuasa yang di Pertuan Agong sekali lagi dipindah pada 1983 yang telah menyaksikan kuasa pengisytiharan darurat. Kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri hanya boleh merujuk kepada perkara persekutuan serta perkara negeri. Kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri tidak boleh bercampur aduk undang-undang yang telah ditetapkan di dalam Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia menentukan perkara yang boleh digunakan oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Pihak Parlimen hanya boleh melaksanakan undang-undang dalam perkara berkaitan pertahanan, pelajaran, al-ehwal luar negara dan sebagainya. Kuasa kehakiman amat tertakluk kepada sekatan-sekatan yang diperlukan oleh perlembagaan. YDPA sebagai ketua negara juga terpaksa akur terhadap beberapa syarat serta halangan yang digubal dalam perlembagaan. Kerajaan tidak boleh membuang hak kewarganegaraan, menahan seorang warga negara daripada pulang ke tanah air serta memaksa seseorang menjadi buruh paksa. Kerajaan juga tidak boleh memenjarakan mana-mana individu yang disabit kesalahan, melainkan ianya mengikut undang-undang yang ditetapkan. Majlis Raja-Raja berfungsi untuk memilih YDPA dan timbalan YDPA merujuk peruntukan jadual ketiga. Majlis Raja-Raja mempunyai kuasa untuk setuju dan tidak setuju untuk sebarang perubahan dalam amalan dan upacara agama dan memberi nasihat ke atas sebarang perlatikan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Kesimpulannya, Perlembagaan Malaysia merupakan rujukan undang-undang yang kukuh. Kekerapan pindahan Perlembagaan Malaysia mampu memberikan kesan impak yang negatif, lebih-lebih lagi pandangan negara luar terhadap Malaysia. Sekiranya prinsip dan teori dalam struktur asas perlembagaan tidak diterima dan dikekalkan, maka ia boleh mengundang kepada situasi kritikal yang bersifatkan revolusi yang boleh mempengaruhi struktur asas pembinaan negara. Setiap wakil rakyat seharusnya memahami asas ketiga pembinaan negara ini dilakukan yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Sekian, terima kasih.